Ya, Kampung Tunggu. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas bajet Kerajaan Negeri Selangor bagi tahun 2012 ini. Saya telah mengamati perbahasan kita pada pagi dan petang hari ini dan saya mempunyai satu perasaan seolah-olah bahawa teks ucapan yang disampaikan oleh wakil dari Barisan Nasional sebenarnya kalau dari segi jalan bahasa sangat bagus sehingga mereka tidak dapat mengambil soalan dan menjawab soalan daripada adun-adun Pakatan Rakyat. Saya kurang pasti adakah benar bahawa teks ucapan ini sama adanya ditulis oleh mereka sendiri ataupun ditulis oleh tukang-tukang tulis teks ucapan. Kalau ianya ditulis oleh tukang teks ucapan, saya menyeru adun-adun Barisan Nasional untuk letak jawatan minta yang menulis teks ucapan itu untuk menjadi adun dan membahas di sini dan menjawab soalan kami di sini. Yang berhormat Kuala Lumpur baru. Soalan? Oh ya. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Inilah adalah satu sangkaan ataupun perangai seorang pemimpin daripada Pakatan Rakyat. Mereka sentiasa pandang rendah kepada semua ahli Dewan Undangan, termasuk pemimpin tempatan, termasuk rakyat kerana keegoan daripada tuan-tuan dan puan-puan di sebelah kanan. Kami juga dipilih oleh rakyat, sama dengan awak. Kalau awak cuba nak kritik, nak bulikan wakil rakyat dipilih oleh rakyat, maka kita mohon rakyat jangan undi Pakatan Rakyat di PRU akan datang. Biar jatuh kerajaan Pakatan Rakyat. Sekian, terima kasih. Saya tengah maklum palas daripada Yang Berhormat KKB, tapi saya tak tahu soalan apa yang dia nak tanya. Cuma saya ingin menjawab sesuatu saja, iaitu soalan saya jelah ataupun hujah saya jelah, kalau Yang Berhormat sejiwa sehati dengan teks ucapan itu, sepatutnya Yang Berhormat boleh menjawab soalan. Yakin dengan teks ucapan kamu, ambil soalan daripada Pakatan Rakyat, adun-adun yang lain dan menjawab secara terus terang. Adakah saya jawab soalan? Saya ada jawab soalan, saya ada bagi peluang. Saya perlu tapi habis soalan lagi. kadang-kadang you tanya Saya itu telah tak betul-betul. meneliti perbahasan daripada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Tadi saya tanya, tahun berapa agaknya Kerajaan Negeri Selangor akan bankrupt? Dahulu kata 6 bulan. Masih ingat semua kata 6 bulan. 6 bulan sejak Mac 2008, kalau 6 bulan sejak 1 Jun 2008 apabila Kerajaan Negeri Selangor melaksanakan tasa program air percuma. 6 bulan. Tepat-tepat 31 hari bulan Kerajaan Negeri Selangor akan bankrupt. Tapi sampai sekarang tukar pula. Kata 2012, pada akhir ucapan kata pula 2013, 2014. Jadi mana satu yang benar? Maksud saya ialah faktanya tidak ada. Faktanya tidak ada kerana teks ucapan itu tidak sejiwa dan sehati dengan apa yang mereka laksanakan. Itu perbahasan saya. Kalau memang ada kebenaran, memang ada kebenaran, memang ada fakta dan kenyataan, ambil soalan, jawab. Bila? Ada ajaran nak jawab? Bila? Baik. Yang berhormat yang duduk, masa sudah menunjukkan 4.30. Aduh. Maka saya menangguhkan sidang Dewan sehingga hari esok, 11 November 2011, jam 9.30 pagi. Dewan ditangguhkan. Kampung Tungku, Tuan Sambung. Terima kasih Tuan Speaker. Semalam saya menyatakan tentang ucapan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Pembangkang berkenaan dengan isi perbahasan mereka, berkenaan dengan tahun berapa agaknya Kerajaan Negeri Selangor akan bankrupt. Tapi malangnya kalau kita mengharusi ucapan Pembangkang, kita tidak ada satu jawapan. Maksudnya ialah pendek katanya, ini semua juga merupakan spekulasi di mana Pembangkang menggunakan persoalan ini untuk menimbulkan satu persepsi bahawa kerajaan akan bankrupt, padahalnya mereka sendiri pun tidak ada satu angkaan agaknya bila. Dan tahun-tahun di mana kita akan bankrupt ini sebenarnya merupakan satu angkaan yang tidak terhingga. Saya ingin bertanya sebenarnya Tuan Speaker, sebelum saya meneruskan jawapan perbahasan saya,
iaitu jikalau pembangkang begitu beria-ia dan bercita-cita untuk mengambil alih Kerajaan Negeri Selangor, maka pembangkang seharusnya membentangkan satu belanjawan alternatif seperti apa yang dibentangkan oleh Pakatan Rakyat di peringkat Parlimen, berpandukan kepada buku jingga, dan bajet alternatif ini bolehlah dibentangkan sebelum bajet kerajaan negeri dibentangkan. Tapi sehingga sekarang kita tak nampak satu perkataan pun tentang belanjawan alternatif daripada pembangkang. Jadi saya rasa ini adalah pembangkang yang cukup tidak bertanggungjawab kerana mereka tidak ada sebarang bentuk persediaan untuk mengambil alih kerajaan. Yang paling penting sekali, belanjawan pun tak ada. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu dibantai ataupun diperjelaskan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya juga terkilan kerana sehingga sekarang kita masih belum menerima apa-apa makluman daripada kerajaan berkenaan dengan jambatan ketiga Klang. Sepatutnya ini harus dimasukkan dalam belanjawan kerajaan persekutuan pada tahun 2012. Dan ini adalah satu janji, betul tak? Ini adalah satu janji Barisan Nasional bermasa tahun 2008. Tapi sampai sekarang masih belum dilaksanakan, masih belum direalisasikan kerana ianya tidak dimasuk dalam belanjawan tahun 2012 Kerajaan Persekutuan. Saya meminta pertolongan daripada rakan-rakan kita daripada Barisan Nasional supaya perkara ini dibangkitkan. Jambatan Klang ini adalah untuk kegunaan semua rakyat di negeri Selangor, bukan sahaja untuk rakyat Klang sahaja. Dan saya rasa semua pihak, termasuk Barisan Nasional, juga perlu mengingatkan Kerajaan Persekutuan yang ditadbir oleh Barisan Nasional sendiri supaya jangan lupa janji. Jadi, Tuan Speaker minta penjelasan. ya silakan. Boleh? Ya, saya nak tanya Tuan Speaker pada Kampung Tungku. Kalau bercakap tentang janji, saya rasa sebenarnya Pakatan Rakyat pun banyak yang berjanji. Kalau kita lihat pada manifesto pilihan raya yang ke-12, banyak janji-janji tak ditunaikan. Janji nak bagi pada suri rumah yang tak bekerja duit, nak bagi kepada anak-anak yang nak masuk nursery duit, yang diwar-warkan YB Exco pun tentang kebajikan kepada pelajar-pelajar masuk universiti, bukan semua yang dapat, ramai juga yang dapat jumpa dengan wakil rakyat barisan untuk mendapatkan bantuan. Jadi soal janji ni saya rasa elok tengok diri sendiri dululah daripada nak tanya orang lain. Tapi Kampung Tungku ni memang hebat, dia bercakap di sini memang cukup hebat, suka menunding jari, tapi dia lupa bila menunding jari kepada orang lain, 4 jari lain menunding balik pada dia. Terima kasih Taman Templer. Saya tidak menuding jari. Saya hanya bercakap asaskan fakta. Yang Muhammad Taman Templer menyatakan bahawa kami mempunyai banyak janji-janji, Pakatan Rakyat mempunyai banyak janji yang belum diselesaikan. Poin satu yang saya ingin bagikan di sini ialah sebelum Mac tahun 2008, Pakatan Rakyat masih belum wujud lagi. Yang kedua, walaupun dia masih belum wujud, tapi dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Tan Sri Menteri Besar 2-3 hari yang lalu, kita telah mengumumkan grant 300 juta ringgit untuk program-program di bawah Selangorku. Dan di bawah program-program Selangorku ini ada butirannya berkenaan dengan janji-janji yang diketengahkan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat. Jadi saya minta Yang Berhormat dari Taman Templer untuk memperincikan ucapan daripada Tan Sri Menteri Besar supaya minta laluan belum habis lagi jawapan dulu. Jelas minta laluan Tuan Speaker. Berdiri, tunggulah dia bagi. Bukan Cara minta laluan begitu. Tuan Speaker jangan Tuan marah Templer sangat. faham tak? Minta laluan caranya dengan sopan, bukan Saya cara minta faham. laluan. Jangan marah Baik, sangat, duduk Tuan dulu, Speaker. duduk dulu. Saya cakap duduk dulu. Saya dah berkali-kali ingatkan, kita ada cara minta laluan. Minta laluan cakap sekali, berdiri sampai dia berhenti. Bukan cara itu, nak hentikan orang, tak boleh. Faham tak, Taman Templer? Faham tak? Cakap cara elok saya faham lah. Faham lah? Kita Faham, ni duduk wakil dulu, rakyat duduk yang dulu. bermaruah. Duduk dulu. Bukan ni Duduk orang dulu. yang tak... Duduk. Baik, kamu tunggu. Sambung. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Taman Templer sabar sebab saya belum habis lagi penjelasan saya. Di bawah grant 300 juta ringgit ini ada diperuntukkan program pemekasan wanita dan juga program yang melibatkan pemberian bantuan kepada
anak-anak kecil, ketatika dan juga program-program yang perlu diteruskan di bawah program MES Merayakan Ekonomi Selangor. Jadi semuanya ada di sini. Saya bercakap berasaskan fakta. Ya. Baik. Tuan Speaker, kamu tunggu. Memang apa yang dicakapkan benar. Tetapi yang saya bangkitkan ini berkenaan dengan manifesto pilihan raya 12. Dikatakan semua yang diminta itu akan dilaksanakan. Itu janji kepada rakyat negeri Selangor. Tetapi hampir 3 tahun 7 bulan telah pun berlalu. Takkan sekarang ni dah dekat pilihan raya barulah kita nak tunaikan janji-janji tersebut. Ini nampakkan sangat hanya orang kata menarik nali dengan rakyat di negeri Selangor. Janji masa dekat pilihan raya, takut akan datang berjanji lagi. Itu yang saya bangkitkan di sini. Bukan soal nampaknya cara jawapan YB Kampung Tunggu pun sama, setuju dengan saya bahawasanya banyak juga janji-janji tak dilaksanakan sehingga sekarang. Saya beranggapan apabila Yang Berhormat Taman Tempel bersetuju dengan hujah saya rasa saya sudah menjawab soalan daripada Yang Berhormat. Apabila Yang Berhormat telah bersetuju dengan saya, memang semua ini akan dilaksanakan. Ianya perlu dilaksanakan secara berperingkat. Yang Jambatan Klang ini pun janji juga. Kami tidak menjalankan kerajaan pusat tahun. Nak minta penjelasan sikit daripada Yang Berhormat Kampung Tungku. Ada tak Yang Berhormat Kampung Tungku bersetuju selain manifesto yang dikeutarakan dalam pilihan raya yang lepas, sebenarnya Kerajaan Pakatan Rakyat kita telah melaksanakan banyak yang di luar janji, tiada dalam manifesto, seperti mesra usia emas, seperti air percuma. Dan adakah Kampung Tunggu bersetuju kalau Kerajaan Persekutuan beri dengan setimpal cukai pendapatan yang kita beri kepada Kerajaan Persekutuan, sudah tentu Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor boleh laksanakan apa yang kita janjikan sebelum ini? Saya berharap memang itulah yang akan berlaku, dan saya berharap lebih banyak lagi program-program yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk membangun ekonomi dan sosial dan sasiah kerajaan dan juga rakyat negeri Selangor ini. Itu adalah cita-cita bersama kita semua. Saya berpendapat apa yang kita bangkitkan di sini ialah janji Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat, janji tetap janji. Sama ada ianya dilaksanakan tahun 2008, 2009 ataupun 2010 ataupun tahun ini ataupun tahun depan. Ianya mesti dirangkakan, dipentangkan dalam Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri untuk diluluskan. Tetapi sampai sekarang masih belum ada satu perkataan pun tentang jabatan ketiga Klang ini. Saya tanya, bila akan berlaku? Bila akan dibina? Saya bertanya kepada semua. Saya bertanya kepada pegawai-pegawai dari Kerajaan Persekutuan. Saya bertanya juga di sini, di dalam Dewan Yang Mulia ini. Menteri Kerja Raya, buat apa sekarang? Jadi itu persoalan dia. Tuan Speaker, saya teruskan dengan ucapan saya. Saya ingin membangkitkan beberapa juga perkara yang berkenaan dengan bajet belanjawan Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 2012 ini. Yang pertama ialah pemberian ataupun terimaan daripada agensi-agensi lain Kerajaan Persekutuan. Pemberian mengikut bilangan penduduk, sebenarnya kalau kita ikut buku yang diberi kepada kami ini, telah berkurangan daripada 75 juta ringgit ke 63 juta ringgit sahaja. Apabila jumlah penduduk di negeri Selangor ini semakin bertambah, mengapakah terimaan daripada Kerajaan Persekutuan ini merosot? Adakah ini juga disebabkan oleh unsur-unsur politik? Sementara itu, pembelian jalan raya dan lorong juga menyusut daripada anggaran 250 juta ringgit ke 180 juta ringgit, dan ianya kekal pada tahap 180 juta sahaja pada tahun 2012. Dalam waktu di mana kepanjangan jalan raya di negeri Selangor semakin bertambah dengan pembangunan aktiviti pembinaan, industri dan komersial, adalah mustahil untuk anggaran pembelian jalan raya dan lorong ini kekal pada tahap 180 juta sahaja. Saya minta kerajaan negeri untuk memberi satu penjelasan yang lebih menyeluruh di dalam Dewan Yang Mulia ini. Selain itu, Tuan Speaker, kehilangan hasil wilayah persekutuan dan Putrajaya ialah 18.3 juta ringgit dan 7.5 juta ringgit setiap tahun. Jumlah ini seharusnya semakin bertambah mengikut peredaran masa. Mengapakah Kerajaan Selangor hanya mendapat terimaan setakat 25 juta ringgit setahun saja? Saya memohon penjelasan daripada Kerajaan Negeri Selangor. Saya juga ingin memberi peringatan kepada Kerajaan Selangor yang akan datang agar tidak melakukan kesilapan yang sama sehingga menggadaikan tanah negeri Selangor kepada Kerajaan Persekutuan dengan terimaan yang langsung tidak berbaloi. Tuan Speaker,
Kerajaan Selangor Pakatan Rakyat pada permulaan pemerintahannya juga telah bercadang untuk melaksanakan program penternakan moden babi untuk mengatasi masalah pencemaran yang selalu dihadapi oleh penduduk-penduduk kampung di sekitar kawasan Tumpuk, daerah Sepang. Sememangnya penternakan babi moden ini juga penting untuk menghasilkan daging babi yang berkualiti tinggi untuk dijualkan di pasaran pada harga yang lebih lumayan, sekaligus menguntungkan semua pihak, khususnya para penternak dan penduduk-penduduk di persekitaran yang tidak akan menghadapi masalah pencemaran alam sekitar. Walaupun begitu, pembangkang yang tidak bertanggungjawab yang dipelopori oleh UMNO telah menjadikan isu ini sebagai isu politik. Padahalnya program penternakan moden babi ini disokong oleh semua pihak, termasuk pihak akademik, kerana ianya akan membawa 1001 kebaikan. Kecelaluan UMNO ini jelas kelihatan apabila rakan komponen Barisan Nasional yang satu lagi, iaitu MCA, menyokong program ini. Lebih-lebih lagi, dasar untuk mengadakan program penternakan moden babi ini sebenarnya dimulakan oleh Kerajaan Barisan Nasional, bukannya Pakatan Rakyat. Walaupun dasar ini adalah dasar Barisan Nasional. Ya, tapi, Yang Berhormat, Sungai Pilih. Tetapi nanti saya akan habiskan peringkat ini. Ya. Tetapi PR tidak main politik kerana Pakatan Rakyat percaya jikalau sesuatu dasar itu bagus, maka ianya perlu diteruskan, sama ada Barisan ataupun Pakatan. Silakan Yang Berhormat Sungai Pilih. Saya kurang setujulah apa yang Kampung Tunku sebut tentang penternakan babi di Tumbuk, daerah Sepang. Mengatakan bahawa MCA terus bermain politik di dalam isu ini. Hari ini siapa jadi kerajaan? Pakatan Rakyat jadi kerajaan negeri Selangor. Bukan UMNO jadi kerajaan. Bukan MCA jadi kerajaan. Bukan Barisan Nasional jadi kerajaan negeri Selangor. Jika Pakatan Rakyat fikir itu baik sebagai mana yang disebut oleh Kampung Tunku tadi, jadi jalankan saja. Jangan letakkan alasan ini di atas bahu kami ini. Jangan cari kesalahan orang lain. Apa yang disebut oleh mana ni? Taman Templar, menuning jari satu keluar, empat masuk sendiri kan. Inilah perangai ke? Rasa saya boleh cadangkan kepada Kampung Tunggu supaya you boleh cadangkan dalam mesyuarat di dalam sidang Dewan Dun ataupun Exco yang berkenaan. Itu cadangan saya dan saya mohon kerjasama Kampung Tunggu. Sekian. Terima kasih Sungai Pilih. Saya rasa Sungai Pilih janganlah meletakkan perkataan kamu ke dalam mulut saya. Saya tidak kata MCA main politik. Apa yang saya katakan di sini ialah pada masa itu, tahun 2008, memang ada kenyataan daripada pemimpin-pemimpin MCA yang menyokong tasar penternakan moden babi ini. Dan kenyataan ini berjangkaan dengan kenyataan UMNO pada masa itu. Sebabnya ialah UMNO main politik, MCA dia tahu fakta. Jadi saya tidak main politik di sini. Saya hanya cakap berdasarkan fakta. Tak apa, Yang Berhormat Sungai Pilih, apabila Yang Berhormat Sungai Pilih meneliti ucapan saya seterusnya, Yang Berhormat Sungai Pilih pasti akan faham intipati ucapan saya. Jadi, Tuan Speaker, setelah lebih 3 tahun program ini terkentara kerana mainan politik UMNO, saya sini meminta Kerajaan Negeri Selangor untuk mempercepatkan program ini kerana cara penternakan babi yang tradisional yang masih dijalankan sekarang di Tumpuk dan kawasan Sepang adalah tidak mampan dan tidak mesra alam sekitar. Kerajaan negeri harus menetapkan satu jadual masa dan menetapkan semua milestone yang penting untuk dicapai oleh semua pihak. Mesyuarat perlu diadakan dengan lebih kerap supaya semua masalah pembangkit dapat diselesaikan dalam masa yang paling singkat dan tidak dilengah-lengahkan. Sehingga sekarang kerajaan negeri masih belum menunjukkan apa-apa kemajuan dalam melaksanakan program ini. Dan saya khawatir ianya akan menjejaskan kredibiliti kerajaan negeri Selangor. Saya meminta kerajaan untuk juga menjelaskan di Dewan ini dengan terperinci apakah perkembangan terbaru program ini, apakah masalah yang masih dihadapi oleh kerajaan, apakah cara-cara penyelesaian yang ada untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah-masalah ini. Saya juga meminta kerajaan untuk membuat hebahan dari semasa ke semasa
untuk memaklumkan rakyat tentang perkembangan program ini. Apa yang penting ialah, ini adalah satu yang pernah dijanjikan oleh kerajaan dahulu. Dan jika ianya ada kebaikan, maka Kerajaan Pakatan Rakyat mempunyai tanggungjawab yang penuh untuk melaksanakan program ini. Jangan sekali-sekala Kerajaan Pakatan Rakyat tuntut kepada permainan politik dan resis UMNO dalam hal ini. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang beasiswa. Ya? Ya, Yang Muat. Ya, sila. Ini Kampung Tungku. You cakap ni YB berbelit. Kalau you nak pertikaikan apa kerajaan negeri buat, you wakil rakyat pakatan. Kerajaan negeri tak buat, you kena tunding jari pada mereka. Apa kena-mena dengan UMNO? Balik-balik UMNO, tak ada kena-mena langsung. Kalau perkara tu betul apa you cakap, kita setujulah. Tapi kalau tak tentu pasal, duk menunding jari pada orang lain, saya rasa ini satu perkara yang memang tak masuk akal. Dan ramai orang yang duk tengok pun nampak sangat tak ada hala tuju you. Kalau you nak pertikai, kerajaan negeri tak buat, bagus. Saya setujulah pasal soal babi, saya tak mau masuk campur. Tapi saya rasa kalau betul benda tu, perlu digesakan supaya kerajaan negeri mengambil satu langkah supaya jalankan terus. Tapi yang you nak menyimpang ke UMNO lah, ke MCA lah, apa hal? Kita ni wakil rakyat Barisan Nasional tak pernah pun cakap cakap PAS ke, cakap adil ke, tak pernah, kerana kita duduk dalam dewan ni bercakap tentang kerja kita sebagai wakil rakyat yang berwibawa, yang main peranan untuk membantu rakyat di negeri Selangor. Tetapi terlalu terlalu cetek sangat permainan politik wakil rakyat daripada Kampung Tungku ni. Saya jawab. Alangkah baiknya kalau kenyataan ini dikeluarkan pada bulan Mac dan April tahun 2008. Saya masih ingat pada masa itu, semua kampung Melayu syarat dengan satu poster yang diedarkan oleh orang-orang UMNO. Poster itu ada gambar Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri Selangor sekarang ini di dalam dia. Ada juga gambar-gambar babi. Katakan bahawa PAS Keadilan menggadaikan hak orang Melayu dengan membenarkan program penerangan moden babi ini. Ingat tak Yang Berhormat? Jadi saya kata, Yang Berhormat jangan lupa kata-kata kamu pada tahun 2008. Jangan lupa apa yang dilakukan oleh UMNO pada masa itu. Sekarang kamu boleh cakap baik-baik. Tapi ingat, 2-3 tahun yang lalu itu bukan percakapan Yang Berhormat pada masa itu. Tak apa, saya teruskan. Saya sudah masuk tajuk yang satu lagi. Tuan Speaker, Kerajaan Selangor telah menyediakan pinjaman pelajaran kepada anak-anak Selangor tanpa mengira kaum dan agama sejak tahun 1988 supaya mereka dapat sambung pengajian ke IPTA dan IPTS pada peringkat ijazatan diploma. Pinjaman ini dikendalikan oleh Lembaga Tabung Kumpulan Wang Beasiswa Negeri Selangor yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Selangor dan ianya berlainan dengan pinjaman di bawah Yayasan Selangor. Pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Tabung Kumpulan Wang Beasiswa Selangor ini adalah tanpa faedah dan boleh bertukar kepada beasiswa jikalau pelajar mencapai kelulusan cemerlang. Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan 82 juta ringgit untuk program ini. Dan sejak skim ini dilancarkan pada tahun 1988, seramai 12,000 pelajar telah berjaya menerimanya. Setakat ini setiap tahun kerajaan memberi pinjaman dan beasiswa sejumlah 5.5 juta ringgit kepada sejumlah 1,000 orang setahun dan dijangka jumlah pemohon dan kelulusan akan bertambah dengan setiap pelajar mendapat lebih kurang RM6,500 setahun bergantung kepada kursus pengajian yang dipilih. Kursus yang lebih mahal contohnya perubatan jumlahnya adalah lebih tinggi. Dan setakat ini pinjaman yang boleh ubah ini telah dinikmati oleh mereka yang mencapai kepujian dan juga keputusan yang cemerlang. Selama 94 orang yang melibatkan pelupusan pinjaman sejumlah RM619,000 telah dilupuskan. Kelayakan ini membolehkan graduan menerima pelupusan atau potongan sebagaimana seperti berikut. Antara CGPA 3.75 sampai 4, potongan 100%. Antara CGPA 3.5 ke 3.74, potongan 50%. Antara CGPA 3.0 ke 3.49, potongan 25%. Tindakan murni Kerajaan Selangor memberi pinjaman pelajaran yang berbentuk boleh ubah ini perlu diteruskan. Malahan perlu juga dipertingkatkan amountnya kepada pelajar supaya ianya menjadi sesuatu yang lebih menarik dan berjaya berbanding dengan pinjaman pelajaran yang ditawarkan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau nama singkatan PTPTN.
Tuan Speaker, pada masa sekarang, PT-PTN menawarkan pinjaman pelajaran secara purata kepada RM7,500 kepada pelajar yang mengikuti kursus sains sepenuh masa di IPTA, dan amount ini adalah lebih tinggi dan lebih menarik daripada pinjaman pelajaran Selangor ini. Lebih-lebih lagi, amount ini akan menjadi lebih tinggi bagi mereka yang mengikuti kursus-kursus sepenuh masa di IPTS. Berikutan dengan peningkatan hasil kerajaan negeri, maka saya mencarankan supaya peruntukan kepada Lembaga Tabung Kumpulan Wang Beasiswa Negeri Selangor ini ditambah, supaya pinjaman pelajaran dalam amount yang lebih tinggi boleh ditawarkan kepada lebih ramai anak-anak negeri Selangor. Selain itu, saya juga bercadang kita menggunakan cara ini untuk mengikat pelajar-pelajar yang cemerlang supaya berkhidmat dengan kerajaan negeri dan juga PPT di negeri Selangor selepas tamat pengajian. Ini adalah kerana kerajaan memerlukan mereka yang memang betul, memang cerdik dan pandai untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam di negeri Selangor, supaya sistem penyampaian perkhidmatan awam di bawah kerajaan negeri Selangor ini dapat dipertingkatkan. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh tentang rompakan terhadap sistem perolehan kerajaan negeri. Ini adalah perlulah dijalankan dengan segera untuk mengurangkan kos pentadbiran kerajaan negeri. Kerajaan telah mengatakan bahawa margin keuntungan kontraktor perlu diturunkan daripada 30% ke sekitar 7% untuk mengurangkan kos pentadbiran kerajaan negeri. Baru-baru ini, laporan Ketua Audit Negara telah membongkarkan beberapa perolehan yang dilakukan oleh jabatan-jabatan dan agensi kerajaan persekutuan yang telah dijalankan pada harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasaran. Kerajaan negeri perlu mengambil iktibar daripada kejadian ini dan mengambil langkah-langkah proaktif supaya perkara yang sama tidak akan berlaku di kerajaan negeri dan juga PPT di negeri Selangor. Justru itu saya mencarankan kepada kerajaan negeri untuk menetapkan satu senarai jurang harga bagi projek-projek infrastruktur dan perolehan, supaya kerajaan negeri tidak perlu membayar harga yang terlampau tinggi kepada pembekal atau kontraktor dalam mana-mana projek, tender, projek perolehan atau kerja-kerja inden. Ini boleh dilakukan dengan mengadakan perbincangan dengan wakil kontraktor, wakil persatuan kontraktor, wakil Jabatan Kerja Raya dan jabatan-jabatan yang berkenaan, supaya jurang harga ini boleh ditetapkan sebagai satu rujukan dalam membuat sebarang bentuk perolehan. Ini adalah kerana kita perlu mengambil kira harga pasaran sesuatu barang. Kita perlu mengambil kira harga pasaran bagi sesuatu barang memang ada turun dan naiknya. Jadi kita perlu tahu apakah harga pasaran pada sesuatu masa itu. Kerajaan Negeri Selangor sama dengan agensi-agensi kerajaan pusat yang lain telah menggunakan sistem cut-off. Ini adalah satu sistem yang semua tahu. Sistem ini telah digunakan oleh jabatan-jabatan kerajaan bermula tahun 2004 bagi menggantikan cara lama, iaitu dengan menggunakan anggaran jabatan sebagai kaedah bagi menentukan kemunasabahan sesuatu harga tender. Anggaran jabatan pada masa itu dikatakan selalunya tidak tepat disebabkan kesilapan pengiraan ataupun kekurangan maklumat mengenai harga pasaran semasa. Sistem cut-off selalu dikaitkan dengan tangkapan bahawa kontraktor yang menawarkan harga yang paling rendah tidak semestinya mendapat tender atau sebut harga yang berkenaan. Ini adalah kerana mengikut sistem cut-off ini, harga cut-off akan dikira berdasarkan pengiraan nilai-nilai seperti mean, standard deviation dan coefficient of variation (CV) dengan izin, mengikut formula matematik yang telah ditetapkan. Nilai-nilai ini dikira berdasarkan nilai-nilai yang dicarangkan oleh kontraktor. Walaupun dari segi teori, bilangan harga tender diterima yang lebih tinggi akan menghasilkan harga cut-off yang lebih realistik, tetapi ianya masih juga boleh dimanipulasi. Contohnya, seorang kontraktor yang mempunyai banyak syarikat yang didaftarkan atas nama-nama yang berbeza akan menawarkan harga-harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran, iaitu harga yang munasabah, dan kesemua harga tender ini walaupun berbeza tetapi amat dekat antara satu sama lain. Semakin banyak harga tender yang diserahkan oleh kontraktor melalui syarikat-syarikat kroni yang berbeza-beza, semakin dekatlah harga cut-off dengan harga yang ditawarkan oleh kontraktor ini.
Oleh itu, kerajaan perlu menetapkan satu jurang harga yang munasabah untuk mengelakkan kerajaan daripada membayar wang yang terlampau tinggi untuk sesuatu projek tertentu. Satu perkara yang juga perlu diberi perhatian ialah penggunaan sistem cut-off ini memang ada pengecualiannya. Apabila bilangan tender yang diterima dan boleh dikira setelah harga freight dikeluarkan kurang daripada 10. Selain itu, pentender-pentender yang menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga cut-off juga boleh dipertimbangkan jikalau tender itu mempunyai rekod prestasi yang cemerlang, iaitu mempunyai pengalaman untuk melaksanakan kerja yang sama dengan pada masa yang lebih awal daripada jadual yang telah ditetapkan, ataupun kontraktor itu mempunyai faktor-faktor tertentu yang boleh menjamin pentender melakukan kerja dengan harga yang lebih rendah dan kualiti kerja terdahulu dan semasa sentiasa pada tahap yang memuaskan. Jadi ini adalah pengecualiannya. Tidak semestinya kerajaan perlu menerima pakai sistem cut-off. Ada juga keadaan di mana sistem cut-off ini boleh diketepikan supaya kita mengambil kontraktor yang menawarkan harga yang paling rendah. Dan saya berharap ini akan menjadi satu peringatan kepada semua bahawa penggunaan sistem cut-off memang ada kelemahannya juga dan adalah tidak tepat apabila kita dimaklumkan bahawa sesuatu perolehan itu mesti dijalankan melalui sistem cut-off dan pentender yang menawarkan harga yang paling rendah dikorbankan. Tuan Speaker, saya juga tertarik dengan usaha kerajaan untuk membina lebih banyak rumah mampu milik bagi menampung keperluan rakyat terhadap perumahan, baik kerajaan persekutuan atau kerajaan Selangor. Untuk memastikan usaha murni ini dapat berjalan dengan lancar dan berjaya, kerajaan negeri khususnya perlu ada satu dasar perumahan mampu milik yang dirancang secara holistik. Biarpun begitu, dasar ini perlu juga memperlihatkan impaknya dalam masa yang terdekat agar golongan pertengahan bawah tak boleh menikmati kebaikan dasar kerajaan negeri ini. Dalam aspek ini, kerajaan negeri bergantung kepada kecekapan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor atau PKNS untuk membina rumah-rumah mampu milik di seluruh Selangor. Sejak Mac 2008, sebanyak 12,000 unit rumah mampu milik sedang dalam pembinaan dan 9,456 unit lagi telah mendapat kebenaran untuk dibina dan mesti dibina dalam masa 2 tahun. Saya juga mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Selangor kerana mempelopori konsep rumah mampu milik berharga antara RM100,000 sehingga ke RM150,000 kepada rakyat Selangor. Apapun sekali, lokasi rumah-rumah kos rendah dan mampu milik ini sebenarnya juga merupakan satu kriteria yang sangat penting untuk menjayakan tarsamuni Kerajaan Negeri Selangor ini. Tiada orang, Tuan Speaker, khususnya mereka yang hidup dalam keadaan serba kekurangan, ingin memberi rumah di tempat-tempat yang terletak terlalu jauh daripada tempat mereka mencari nafkah hidup. Contohnya, pekerja-pekerja kilang di Sungai Weh memang tidak ingin berpindah ke Klang, Bangi atau Kajang semata-mata untuk menduduki rumah mampu milik PKNS di sana. Permintaan terhadap rumah mampu milik adalah sangat tinggi di Bandaraya Petaling Jaya. Saya sedia maklum bahawa kebanyakan tanah di Bandaraya Petaling Jaya ini telah dibangunkan dan tidak banyak tanah yang masing tinggal untuk kita membina rumah mampu milik. Namun begitu, saya mengesa kerajaan dan PPT untuk memainkan peranan yang aktif dalam menentukan arah pembangunan tapak Lembaga Penyelidikan Getah Malaysia RRIM di Sungai Buloh. Walaupun projek dan dana ini milik Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Selangor dan MBPJ seboleh-bolehnya memastikan tempat ini, projek ini di bawah Kerajaan Persekutuan ini akan membina rumah mampu milik yang mencukupi, kerana surat ataupun kebenaran pada akhirnya perlu mendapat kelulusan daripada MBPJ. Kerajaan Selangor dan PPT juga perlu memastikan segala pembangunan infrastruktur di bawahnya dibangunkan dengan cepat untuk menampung, menyokong dan mempercepatkan pembangunan rumah mampu milik di Sungai Buloh ini. Selain itu, untuk mengatasi permintaan perumahan yang semakin tinggi, saya mengesa kerajaan untuk mempercepatkan proses pembangunan semula bandar di Bandaraya Petaling Jaya. Saya sedia maklum bahawa terdapat pandangan-pandangan yang berbeza, malahan pandangan langsung terhadap pembaharuan bandar ini. Masalah ini disebabkan rakyat kurang yakin dengan tasa dan janji kerajaan akibat kepincangan demi kepincangan
yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Bagi mereka, fakta dan janji hitam putih sahaja yang merupakan satu-satunya pegangan janji yang boleh diterima. Oleh itu, Kerajaan Selangor perlu ikhlas dengan rakyat dengan memberi penjelasan yang sepenuhnya dengan segala maklumat penting terhadap pembaharuan bandar kepada semua rakyat. Malahan kerajaan negeri juga harus memberi pampasan yang mencukupi melalui PKNS kepada penduduk-penduduk setempat. Kerajaan negeri dan BBT juga perlu cepat dan tangkas dalam menangani sebarang laporan media yang mungkin tidak membawa fakta yang sepenuhnya. Contohnya, pembangunan semula rumah pangsa PKNS di Seksyen 17 Petaling Jaya dan rumah pangsa kos rendah impian Paiduri di Seksyen 51A Petaling Jaya telah menimbulkan banyak salah faham yang tidak diperlukan sehingga terdapat penduduk yang terpengaruh dengan propaganda pembangkang bahawa kerajaan akan merampas dan meroboh rumah penduduk atas nama pembangunan semula. Mana mungkin kerajaan akan rampas dan roboh rumah orang macam itu saja? Ianya akan melalui satu proses yang panjang. Proses yang panjang supaya semua pandangan akan diterima. Telah dimaklumkan bahawa PKNS diberi tanggungjawab juga yang sangat berat untuk menjayakan dasar rumah mampu milik Kerajaan Selangor. Maka PKNS perlu sentiasa bersosialis dengan rakyat dan berkapitalis dengan syarikat-syarikat yang lain. Ini bermaksud PKNS harus memastikan bahawa setiap urus niaganya dengan syarikat-syarikat swasta sentiasa mematuhi urus takbir baik korporat sementara membantu rakyat berpendapatan sederhana rendah untuk memiliki rumah pertama mereka. Justru itu, skala potongan harga untuk hartanah-hartanah berharga RM500,000 ke atas kepada mana-mana golongan perlu dimansuhkan. Ini adalah kerana hartanah ini memang khusus untuk mereka yang mempunyai pendapatan tinggi saja, mereka yang kaya saja, dan mereka yang mempunyai kemampuan, mereka yang berupaya untuk membeli hartanah ini. Sememangnya mereka tidak ada hak untuk mendapatkan apa-apa bentuk potongan harga. Tiada gunanya untuk PKNS memberi potongan harga kepada orang kaya untuk memberi rumah mewah, rumah banglo, sedangkan potongan-potongan harga ini boleh digunakan untuk merendahkan lagi harga rumah mampu milik untuk rakyat yang miskin. Pendekatan sosialis inilah yang amat dinantikan oleh seluruh rakyat Selangor tanpa mengira kaum dan agama. Selain daripada itu, kerajaan juga harus melihat beberapa sekatan yang dikenakan terhadap pemilih-pemilih rumah Bumiputera yang ingin melepaskan hartanah mereka, sama ada kepada Bumiputera atau bukan Bumiputera. Saya sempat bertemu buah dengan seorang pesara kerajaan yang menduduk di Kampung Tungku semasa saya melawat ke Madrasah Maharul Islam Kampung Tungku. Yang mengadu kepada saya, beliau dihalang daripada menjual satu unit rumah kondominiumnya di Kelana Puteri kepada seorang kawan baiknya dari kampung halamannya. Kebetulan kawan baiknya seorang bukan Bumiputera. Saya difahamkan bahawa projek ini diusahakan secara joint venture dengan izin antara PKNS dengan pemaju swasta dan sekatan telah dikenakan terhadap pembeli-pembeli Bumiputera yang ingin melepaskan rumah mereka kepada bukan Bumiputera. Walaupun kerajaan ingin memastikan kaum Bumiputera memiliki peratusan rumah yang ditetapkan dalam projek-projek perumahan PKNS, saya berpendapat adalah juga wajar supaya Kerajaan Negeri Selangor memberi kelonggaran dalam kes seperti ini. Tetapi disyaratkan bahawa pemilik asal rumah itu yang merupakan seorang Bumiputera perlu membayar barik perbezaan antara harga Bumiputera dengan harga jualan yang sepatutnya semasa beliau membeli rumah itu. Dengan ini, PKNS akan dapat menggunakan wang ini untuk membantu kaum Bumiputera. Malahan kaum bukan Bumiputera yang miskin dengan membina lebih ramai, lebih banyak rumah mampu milik. Sementara itu, kerajaan negeri juga boleh mengenakan cukai-cukai tertentu yang akan dikenakan kepada mana-mana pemilik rumah Bumiputera yang ingin melepaskan hartanah mereka kepada bukan Bumiputera. Dengan ini, PKNS dan pemaju-pemaju hartanah yang lain tidak perlu menanggung beban yang terlalu tinggi dalam membekalkan potongan harga. Pada masa yang sama, penciptaan ini boleh digunakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Pemilik-pemilik rumah Bumiputera pula perlu memikir semasak-masaknya sebelum mereka melepaskan rumah mereka untuk mengauk keuntungan cepat kerana mereka akan membayar balik kepada kerajaan harga perbezaan itu. Tuan Speaker, baru-baru ini berbagai pihak telah melakukan spekulasi bahawa Selangor akan menghadapi krisis air pada tahun 2014. Kenyataan ini sebenarnya telah dikeluarkan
oleh Kementerian Tenaga Air dan Teknologi Hijau sejak setahun yang lalu. Namun begitu, kenyataan ini baru-baru ini telah dikempar-kempurkan semula dengan hujah sokongan bahawa semua loji rawatan air di Selangor telah beroperasi pada tahap maksimum untuk menghasilkan 4,326 juta liter air sehari bagi menampung keperluan sebanyak 4,197 juta liter air sehari, iaitu margin simpanan hanya sebanyak 129 juta liter air sehari, iaitu kira-kira 3%. Justru itu, mereka yang menyokong hujah ini telah mendesak Selangor untuk bersetuju dengan segera bagi memberi kebenaran merancang bagi meluluskan pembinaan loji rawatan air di Hulu Langat ataupun lama singkatan Langat 2 bagi melengkapkan projek penyaluran air mentah Pahang Selangor yang bernilai 8 bilion ringgit. Pemimpin-pemimpin Barisan Nasional telah menyalahkan Kerajaan Selangor kerana sengaja melengahkan pelaksanaan projek ini dan mereka memberi amaran bahawa Kerajaan Selangor akan dipersalahkan jika berlaku krisis bekalan air pada masa yang akan datang. Itulah udang di sebalik batu, Tuan Speaker, iaitu projek penyaluran air mentah Pahang Selangor. Saya hairan, apakah yang penting sangat dengan projek ini? Saya memetik kenyataan akhbar Lembaga Urus Air Selangor luas bertarikh 22 September 2011. Pemantauan oleh luas di 7 empangan dan sungai-sungai utama di Selangor mendapati kedudukan paras air di semua muka saut bagi keperluan loji pembersihan air adalah baik dan tidak membimbangkan. Sumber air di Selangor masih dalam keadaan yang mencukupi dengan taburan hujan yang tinggi dicatatkan di banyak kawasan, terutamanya kawasan ketadahan air. Secara purata, paras air di empangan pada tahun ini adalah meningkat berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dakwaan Syarikat Bekalan Air Selangor ataupun Syabas bahawa risap air yang didakwa semakin menyusut adalah satu kenyataan yang tidak profesional kerana ianya telah memberi gambaran yang salah terhadap kebolehtaphatan sumber air di negeri Selangor. Secara terperinci, kedudukan tahap simpanan air empangan pada 20 September 2011 adalah seperti yang berikut. Empangan Sungai Selangor pada tahap 78%. Empangan Sungai Tinggi pada tahap yang begitu tinggi, iaitu 85%. Empangan Patu, empangan Sungai Langat, empangan Sungai Semenyih pada tahap 100%, iaitu melimpah. Ada empangan dengan takungan air sampai melimpah. Jadi ini menunjukkan bahawa kita tidak ada masalah dengan sumber air di negeri Selangor. Yang ada adalah masalah Syabas, masalah pipe air, masalah NRW. Kenyataan luas ini ada kebenarannya. Jikalau Selangor bakal menghadapi krisis air, mengapa Syabas sebagai pemegang konsesi pembekalan air di Selangor tidak mengambil langkah proaktif untuk menurunkan kadar air tidak berhasil atau non-revenue water yang pada masa sekarang pada tahap 32%. Mengikut laporan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN, Syabas masih gagal mengurangkan kadar NRW kurang daripada 30%. Walaupun kadar ini menurun pada kadar 32% pada tahun 2009 berbanding dengan kadar 38% pada tahun 2008, tapi ianya pula meningkat pada tahun lalu dan tahun ini SPAN meramalkan NRW akan terus meningkat melebihi 40% sehingga tahun 2020. Tanpa bekalan air bersih yang mencukupi, tidak mustahil krisis bekalan air bersih akan berlaku di Lembah Kelang. Walaupun 7 empangan di negeri Selangor ini mempunyai kapasiti air mentah yang mencukupi. Laporan pengajian penilaian aset air negeri Selangor dan yang dijalankan oleh Renhill mendapati 2 loji rawatan air, iaitu Kalompang dan Sungai Sirih, memerlukan penampapaikan yang besar. Malahan 18 lagi loji memerlukan penampapaikan. Ini menunjukkan bahawa pengendali loji-loji berkenaan, iaitu Puncak Niaga, telah gagal untuk melakukan usahanya untuk menampa baik loji-loji rawatan air ini bagi memastikan bekalan air bersih yang mencukupi untuk kegunaan pengguna. Tambahan lagi, Syabas juga telah membekukan semua projek penggantian paip baru di negeri Selangor berikutan keputusan Kerajaan Selangor untuk tidak menuluskan kenaikan tarif. Ini berlaku di kawasan saya, di mana Syabas telah berjanji untuk menukar ganti paip air di Kampung Baru Sungai Weh pada tahun 2011
berikutan beberapa insiden pipe pecah pada tahun 2009. Walaupun begitu, sampai hari ini, Syabas belum melakukan apa-apa usaha untuk menggantikan pipe lama di Kampung Baru ini yang telah berkhidmat selama 20 sampai 30 tahun. Ini menunjukkan Syabas lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada menyelesaikan masalah kadar NR tepiu yang begitu tinggi di negeri Selangor. Mengapa ini tidak dapat dijalankan? Selain itu, satu lagi teka-teki yang selalunya dikabarkan dalam surat khabar ialah tahun di mana Selangor akan menghadapi krisis air. Pada tahun lalu telah dikatakan bahawa Selangor akan menghadapi krisis air pada tahun 2012. Tidak lama yang lalu, kalau kita pergi ke internet, kita Google search, juga benar dinyatakan oleh rakan-rakan dari Barisan Nasional bahawa Selangor akan menghadapi krisis air pada tahun 2014. Jadi soalannya ialah, selain daripada tahun berapa kerajaan Selangor akan bankrupt, kita juga bertanya, bila masanya Selangor akan menghadapi krisis air? Tahun 2012 ataupun 2014? Kalau tidak ada satu angka yang betul, ini menunjukkan bahawa dakwaan ini adalah angan-angan kosong. Apa yang jelas, ini adalah semua ini adalah rekaan semata-mata. Terima kasih kepada Kampung Tunku untuk memberi laluan, dan terima kasih kepada Tuan Speaker. Adakah Kampung Tunku sokong bahawa dakwaan pihak Syabas yang bersubahat ataupun bersekongkong dengan FOMKA, di mana mereka buat taklimat-taklimat di seluruh Selangor bersama untuk buat tuduhan kepada Selangor, kerajaan Selangor, bahawa krisis air akan berlaku pada 2014 dan menuduh kerajaan Selangor tidak mengendalikan dengan baik? Terima kasih Kajang, dan memang saya sokong hujah ini kerana memang jelas daripada apa yang saya bangkitkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, Syabas, bukan saja Syabas, malahan Puncak Niaga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan loji rawatan itu sentiasa beroperasi dalam tahap yang bagus. Pipe yang lama diganti dengan pipe yang baru dalam masa terdekat mungkin untuk mengurangkan NRW. Jadi jawapan saya kepada apa yang dihujahkan oleh FOMKA dan juga Syabas ini adalah senang. Selesaikan sahaja masalah NRW ini. Kurangkan NRW ini daripada 30% ke kadar sekitar 10 atau 20%, maka keperluan air yang ada di negeri Selangor ini juga akan berkurangan kerana kecekapan untuk menyalurkan air ini akan bertambah. Tuan Speaker, tuduhan krisis air terhadap Selangor ini sebenarnya mempunyai motif politik kerana dikatakan Langat Tua sebagai satu projek cash cow Barisan Nasional akan dibina oleh syarikat-syarikat kroni dan sebarang kelewatan sudah pasti akan menjejaskan kedudukan kewangan mereka yang berkepentingan. Tuan Speaker, saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada isu pembekalan pasir halus di Selangor. Menurut laman web Kumpulan Semester Sendirian Berhad atau KSSP tidak membekalkan pasir-pasir seperti berikut, iaitu pasir halus, pasir kasar dan pasir kotor, ataupun dalam bahasa Inggeris dumping sand. Dan ini merupakan satu masalah yang saya rasa perlu ditangani oleh kerajaan negeri amnya dan KSSP khasnya. Walaupun pendapatan dan hasil yang dijana daripada industri pasir ini semakin menguntungkan kerajaan Selangor, terdapat beberapa kategori pasir yang difahamkan amat bernilai tapi tidak dibekalkan KSSP. Salah satu contoh ialah pasir halus yang saya dimaklumkan mempunyai keperluan pasaran yang sangat tinggi di industri pembenaan. Saya difahamkan bahawa terdapat pasir-pasir yang diangkut dari negeri-negeri kejiranan seperti Perak, dan kebanyakan pasir ini sebenarnya adalah pasir halus. Pasir yang dibawa masuk ke negeri Selangor ini adalah salah di sisi undang-undang. Walaupun begitu, pengusaha-pengusaha lori dan industri pembenaan terpaksa menanggung risiko untuk mengimport pasir-pasir halus dari negeri Perak untuk menampung keperluan di Selangor. Daripada kita terus kehilangan hasil kerana kemasukan pasir halus
tali negeri-negeri yang lain. Mengapakah kerajaan Selangor dan KSSP tidak dapat menjana untung daripada penjualan pasir halus ini? Adakah ini disebabkan KSSP tidak berupaya untuk menghasilkan pasir halus ini? Dan jika tidak, mengapakah KSSP tidak menghasilkan pasir halus ini? Adakah ini juga telah menyebabkan wujudnya jurang antara hasil pasir negeri dengan keperluan pasir di Selangor? Jika KSSP memang tidak berupaya untuk menghasilkan pasir halus ini dan pada masa yang sama, industri pembinaan di Selangor memang memerlukan pasir bentuk ini, maka adalah tidak adil untuk kita menghukum pengusaha-pengusaha roli dan pembeli-pembeli pasir halus tali negeri lain kerana mereka hanya ingin membeli sesuatu yang tidak dapat dipekalkan di negeri Selangor. Apapun sekali, saya berharap kerajaan Selangor boleh memberi satu jawapan yang lebih jelas di Dewan Yang Mulia ini. Tuan Speaker, Selangor mencatat sejarah di Malaysia dengan menawarkan skim pemilikan tanah kerajaan untuk bangunan kediaman persendirian kepada rakyat hanya dengan premium RM1,000. Ini merupakan salah satu pembaharuan pentadbiran tanah yang boleh dibanggakan oleh seluruh rakyat Selangor. Barisan Nasional khususnya, MCA cuba mengelirukan rakyat bahawa skim ini sedikit pun tidak menguntungkan rakyat. Alasan yang diberi ialah rakyat tidak memiliki tanah ini kerana premium masih dibayar sepenuhnya mengikut Seksyen 76C Kanun Tanah Negara. Alasan yang kedua ialah rakyat perlu membayar premium yang tinggi apabila tanah ini dijual kepada orang lain kelak. Alasan yang ketiga ialah skim ini akan menyebabkan tanah berkenaan tidak boleh refinance kerana tanah ini dikatakan masih belum dimiliki sepenuhnya oleh pembayar premium. Tuan Speaker, saya mendapati dua alasan pertama di atas adalah tidak benar. Seksyen 76C Kanun Tanah Negara langsung tidak menyentuh pembayar premium tidak akan diberi hak milik penuh tanah berkenaan. Sebenarnya, Seksyen 76C berbunyi, pemberi milikan tanah kerajaan di bawah akta ini, iaitu Hukum Kanun Negara, hendaklah terdiri daripada pelupusannya oleh pihak berkuasa negeri. C. Sebagai balasan pembayaran premium, melainkan pihak berkuasa negeri fikirkan sesuai untuk melepaskan daripadanya dalam mana-mana kes tertentu. Oleh itu, adalah jelas bahawa Kanun Tanah Negara langsung tidak menyekat dasar kerajaan ini. Malahan Seksyen 76C Kanun Tanah Negara menyatakan bahawa kerajaan berhak untuk melepaskan daripadanya bayaran premium dalam kes-kes tertentu. Jelas MCA cuba memutarbalikan fakta bagi tujuan politik. Selain itu, adalah adil untuk pemilik tanah membayar premium yang sepatutnya apabila mereka menjual tanahnya kepada pihak ketiga dan mengauk keuntungan. Jadi sebelum seorang pemilik tanah menjual tanahnya, beliau sudah tentu akan memastikan beliau akan mendapat keuntungan yang sewajarnya mengikut harga pasaran dan tidak akan menjual tanahnya pada harga di bawah harga pasaran. Untuk kemudahan refinance, setahu saya, bank hanya perlu memastikan bahawa hak milik tanah itu didaftarkan atas nama pemohon yang memohon kemudahan refinance itu. Biarpun begitu, saya berharap Datuk Menteri Besar yang memang mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam berurusan dengan bank sebelum menceburi bidang politik boleh memberi penjelasan juga kepada semua orang, khususnya orang-orang MCA yang selalunya memilih untuk tidak tahu fakta dan kebenaran. Ya, orang MCA kadang-kadang dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, kita boleh jelaskan. Tapi malangnya, ada mereka yang memilih untuk tidak tahu. Itu yang susah. Mereka memilih untuk tidak tahu. Tuan Speaker, pendek kata, tasar ini akan menguntungkan rakyat jelata. Kerana bukan semua rakyat mampu membayar wang premium sampai ke puluhan atau ratusan ribu ringgit. Saya menyuruh rakan-rakan daripada Barisan Nasional agar sentiasa bercakap berasaskan fakta dan kebenaran. Jangan mempangkang semata-mata untuk mempangkang sahaja. Jangan juga MCA cuba mengelirukan rakyat dengan tomahan-tomahan dan fitnah yang tidak berasas. Ya, Tuan, Yang Berhormat. ya, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Bila sebut-sebut MCA ni dengan sakit telinga, rasa saya kampung tunggu memberi kenyataan atau penjelasan yang tidak betul. Semasa pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, kawasan di dalam Majlis Daerah, PBT, Majlis Daerah, hanya cuma perlu bayar
50 sen 1 square feet, 1 kaki persegi. Maksudnya, andailah kata kampung saya, lebih kurang 100 kali dengan 50 panjangnya. Jadi, berapa kena bayar tu 500? RM2,500 sahaja premium boleh dibayar. Itu dalam kawasan majlis daerah. Dan dalam kawasan majlis perbandaran, RM2.50 kena bayar 1 kaki persegi. Maksudnya, tanah yang sama kena bayar RM10,000 lebih. Bukan puluh-puluh ribu yang dikatakan oleh Kampung Tunku. Satu. Nombor dua, apabila dibayar RM2,500 atau RM10,000 lebih sedikit, maka hak tu, grant tu, hak milik tu saya punya. Saya boleh gadai mana-mana untuk dapatkan duit untuk satu, pendidikan anak saya. Dua, untuk bisnes saya. Itu kegunaan saya. Contohlah Kampung Tunku. Contoh. Ini contoh yang saya nak bagikan. Dan saya faham, sekarang bagi macam ni, apabila apa yang dikatakan oleh Kampung Tunku betul tadi. Katakan satu lot dijual sekarang dekat Kampung Baru Sepak lah. Katakan 200,000. Kerajaan akan tax dia 25%, betul tak? Daripada jualan, hasil jualan tu. Betul tak? Betul ke tidak? Betul kan? 25% daripada hasil jualan dia. Maksudnya 25% daripada 200,000 tu, berapa sudah kena bayar kepada kerajaan negeri? Jika bandingkan 2,500 premium yang perlu dibayar. Jadi jangan kata saja MCA tak buat kerja, tak faham. Faham. Bukan tak faham Kampung Tunku. Jadi biar bandingkan apa yang dulu dan sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di Kampung Baru Sungai Weh, kalau katakan rumah lot adalah 5,000 kaki persegi, bayaran premium yang dikenakan adalah, kalau tak silap, adalah sampai ke 5,000 atau antara 5,000 ke 10,000 ringgit. Yang lama, itu yang lama kalau itu. Kalau sekarang kita bayar, kita hanya membenarkan penduduk kampung untuk bayar hanya dengan premium 1,000 ringgit. Dan kita pastikan, dan kita kata bahawa apabila tanah itu diberi kepada anak, cucu, cicit, anak saudara, saudara mana, ahli keluarga, bayaran ini dikecualikan. Maknanya mereka tidak perlu bayar sekali lagi. Dasar ini adalah untuk menggalakkan mereka simpan tanah itu untuk generasi-generasi yang akan datang. Bukan untuk dijual kepada pemaju pihak swasta untuk mengaup keuntungan. Dan bila kita jual, orang Cina ini dia pandai. Dia tidak akan jual dengan harga yang rendah. Seperti apa yang saya kata. Malahan cukai yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi itu cukai itu bukan dikenakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Cukai itu adalah Real Property Gain Tax, RPGT. Dikenakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi Yang Berhormat mengadu kepada saya hanya boleh memberi nasihat kepada Yang Berhormat, sama-sama kita mengadu kepada Kerajaan Pusat. Terima kasih Yang Berhormat, saya masuk ke pelaburan. Tuan Speaker, pelaburan ini adalah sangat penting, sama ada pelaburan asing ataupun domestik. Dan ianya merupakan satu petunjuk ekonomi yang sangat penting untuk sesebuah negara. Semalam telah kita dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor, Yang Berhormat, Ya. Waktu sudah pukul 12.30 sudah sampai masa. Jadi saya minta sambung kemudiannya. Hadirin sekalian, memandangkan waktu sudah sampai 12.30 hari, maka saya tangguhkan Dewan ini sehingga jam 2.30 petang ini. Dewan ditangguhkan. Untuk sebuah negara. 2 hari yang lalu kita dimaklumkan bahawa Kerajaan Selangor tidak akan menerima semua jenis pelaburan di mana pelaburan yang tidak mesra alam sekitar akan ditolak. Ini ialah dasar yang sepatutnya ada pada sebuah kerajaan, di mana kerajaan tidak boleh semata-mata menarik pelaburan secara memputar-tuli tanpa mengira impak sesuatu pelaburan itu terhadap kualiti kehidupan rakyat dan alam sekitar. Untuk itu, fokus Kerajaan Selangor untuk menarik lebih ramai pelabur yang terlibat dalam teknologi hijau merupakan strategi yang betul kerana teknologi ini meliputi skup yang sangat luas dan membekalkan peluang pelaburan, peluang pekerjaan, peluang kajian dan penyelidikan yang cukup luas. Skop teknologi hijau yang luas ini merangkumi
pengitaran semula, penulinan air dan udara, rawatan air sisa, pemulihan alam sekitar, pengurusan sisa bekerja, sumber tenaga yang boleh diperbaharui, penyimpanan tenaga, sumber-sumber tenaga alternatif seperti tenaga solar dan sebagainya. Baru-baru ini, biodiesel telah dilancarkan di negeri Selangor dan Lembah Kelang. Produk ini telah menjadi satu bahan api alternatif kepada bahan api fosil konvensional. Justru itu, Kerajaan Selangor harus juga menarik lebih banyak pelaburan untuk menjalankan kajian terhadap penghasilan biodiesel generasi kedua dan malahan yang ketiga kalau boleh, supaya ianya tidak terlalu bergantung kepada minyak kelapa sawit yang boleh digunakan untuk menjana biodiesel generasi pertama. Selangor juga telah mengambil alih pengurusan sisa bekerja daripada Alam Foras Sungai Berhad mulai 15 Oktober tahun ini, dan ini juga memberi peluang sepenuhnya kepada kerajaan untuk membuka dengan lebih luas pengurusan sisa bekerja yang melibatkan aplikasi teknologi hijau. Pendek kata, teknologi hijau merupakan hala tuju pelabuhan negeri Selangor, ianya mesra alam sekitar, mempunyai nilai tambahan ekonomi yang tinggi, menjana pendapatan dan pulangan yang jauh lebih tinggi dan mampu menonjak negeri Selangor khasnya dan Malaysia amnya ke arah negara maju. Oleh itu, saya minta kerajaan negeri Selangor juga membentangkan satu wawasan ataupun satu kertas dan perancangan yang lebih terperinci terhadap pembangunan teknologi hijau di negeri Selangor ini. Tuan Speaker, saya juga ingin menyentuh tentang keadaan di daerah Petaling, khususnya terhadap kekurangan anggota kerja tanpa peruntukan yang mencukupi di pejabat tanah dan daerah Petaling tadi. Daerah Petaling merupakan salah satu daerah yang paling maju di Selangor dengan keluasan sepanjang 484 km persegi dan bilangan penduduk seramai 1.8 juta orang. Daerah Petaling menjadi daerah yang paling padat dengan kepadatan penduduknya seramai 3,680 orang setiap kilometer persegi. 20 tahun yang lalu, daerah Petaling hanya mempunyai populasi seramai 633,000 orang sahaja. Bayangkan, kadar penambahannya adalah begitu dahsyat. Pendapatan per kapita di daerah Petaling juga antara yang paling tinggi. Aktiviti-aktiviti industri dan komersial juga antara yang aktif di negeri Selangor. Lokasinya yang strategik telah menarik kemasukan pelaburan dan pekerja-pekerja intelektual yang tinggi. Dari segi pembangunan, permohonan kebenaran merancang di daerah Petaling sudah naik menonjak sebanyak 300 hingga 400% berbanding 10 tahun yang lalu. Oleh itu, kecekapan dalam sistem penyampaian agensi-agensi kerajaan di daerah Petaling ini adalah sangat penting. Kini daerah Petaling mempunyai 3 buah pihak berkuasa tempatan (PBT), iaitu Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Perbandaran Subang Jaya. Biarpun begitu, daerah Petaling hanya disokong oleh satu pejabat tanah dan daerah saja, iaitu Pejabat Tanah dan Daerah Petaling, ataupun nama singkatannya PDTP. Pejabat Tanah dan Daerah Petaling mempunyai, kalau kita mengikut senarai pejawatan, seramai 217 tenaga bekerja. Dalam belanjawan 2012, sebanyak ringgit Malaysia 11.4 juta telah diperuntukkan kepada pejabat tanah dan daerah Petaling bagi menampung perbelanjaan pengurusan. Manakala pejabat tanah dan galian Selangor (PTGS) yang berpusat di Shah Alam juga di daerah Petaling mempunyai tenaga kerja seramai 366 orang dan mereka perlu menangani tugas yang disiapkan oleh lebih 1,714 anggota kerja daripada kesemua 9 buah pejabat tanah dan daerah di negeri Selangor. Balik kepada Petaling dan memantangkan bilangan penduduk di daerah Petaling yang semakin bertambah, ditambah dengan sistem jaringan pengangkutan yang semakin canggih dan complicated, serta kutipan cukai yang semakin bertambah, baik cukai pintu dan cukai tanah, dengan nilai taksirannya yang juga semakin bertambah. Maka saya berpendapat adalah wajar untuk Kerajaan Selangor memperuntukkan bilangan kaki tangan dan peruntukan yang lebih kepada daerah Petaling untuk mempertingkatkan sistem penyampaian di daerah ini. Misalnya, beberapa contoh kelewatan yang disebabkan oleh kekurangan tenaga pekerja di daerah Petaling. Di kawasan saya, ada satu contoh. Persatuan Penganut Tok Kuan Sing Sungai Weh telah memohon untuk melanjutkan tempoh pajakan untuk 2 buah keping tanah komersial di hadapan tokoh mereka pada tahun 2005. Tanah yang pertama ialah PT 454 di Kampung Baru Sungai Weh, Kurungan Seksyen 40 Bandar Petaling Jaya, daerah Petaling. Ianya telah diluluskan pada tahun 2006 melalui pengeluaran Borang 5A. Ini adalah tanah PT 454. Permohonan dikemukakan pada tahun 2005. Tanah yang satu lagi,
bersebelahan PT 455. Permohonan dikemukakan pada masa yang sama. Hanya dikeluarkan borang 5A pada tahun 2010 dengan nombor filenya PTDP2/WNV/18/2000. Premium telah dibayar pada tahun yang sama, iaitu tahun 2010. Tetapi saya difahamkan, hak miliknya masih belum dikeluarkan sehingga sekarang. Saya telah merujuk perkara ini kepada Pejabat Tanah dan Daerah dan saya difahamkan bahawa perkara ini masih di bawah bidang kuasa Pejabat Tanah dan Galian Selangor. Contoh yang satu lagi ialah permohonan TOM di bawah nombor rujukan PDDP 4/PBJ/11/2011. Ini adalah permohonan daripada pemaju Rumah Pangsa Kos Rendah Seri Aman Seksyen 2/2 Petaling Jaya oleh Tetuan Seri Aman Development Sdn Bhd untuk membina tempat letak kereta tambahan sebanyak 60 unit bagi memenuhi janji pemaju terhadap penduduk di rumah kos rendah. Permohonan juga telah dikemukakan kepada Pejabat Tanah dan Daerah, tetapi ianya masih menunggu kelulusan daripada Jawatan Kuasa Teknikal Pejabat Tanah dan Daerah Petaling. Kelewatan ini mungkin disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja di Pejabat Tanah. Walaupun Adun selalunya dijemput untuk menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Tindakan Daerah, tetapi pada pandangan saya, keberkesanannya berkurang kerana selalunya banyak isu yang dilonggokkan dan dibincang dalam satu mesyuarat. Bermula awal pagi sampai tengah hari pun belum siap. Ini adalah pengalaman saya, khususnya di Petaling. Dari pagi sampai petang. Ianya secara tidak langsung menjadikan isu-isu tanah tidak dapat dibincangkan dengan teliti. Walaupun ianya selalunya isu tanah ini adalah isu yang paling mustahak dan ianya juga memerlukan masa yang sangat panjang untuk diselesaikan. Oleh kerana ada longgokan isu-isu yang lain, maka hal ini tidak dapat dibincangkan dengan teliti dalam mesyuarat ini. Cadangan saya kepada kerajaan negeri ialah supaya Atun dulu dijemput untuk menghadiri mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal yang dipengurusi oleh pegawai daerah. Ini adalah satu mesyuarat talaman di dalam Pejabat Tanah dan Daerah. Adun jikalau dijemput untuk menghadiri mesyuarat ini, ianya akan membantu mempercepatkan semua urusan tanah. Dan mesyuarat ini dihaskan untuk membincang isu-isu tanah dari segi teknikal saja. Jadi tidak akan muncul perkara di mana Adun menyalahgunakan kuasanya untuk meluluskan tanah kepada diri sendiri. Ini tidak akan berlaku kerana jawatan kuasa ini, mesyuarat jawatan kuasa ini hanya akan meneliti permohonan tanah, isu-isu tanah dari segi teknikal saja. Satu perkara lagi yang juga perlu dipertimbangkan, yang mungkin boleh dipertimbangkan, ialah pembahagian daerah Petaling ini kepada dua untuk memudahkan pentadbiran daerah. Pembahagian seumpama ini juga pernah berlaku dahulu di peringkat PBT, di mana Majlis Perpandaran Petaling Jaya dipisahkan kepada dua pada tahun 1997, iaitu Majlis Perpandaran Petaling Jaya dan Majlis Perpandaran Subang Jaya. Agensi kerajaan persekutuan di daerah Petaling juga ada yang dibahagi kepada dua. Contohnya pejabat pendidikan di daerah Petaling dibahagi kepada dua, iaitu Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Utama dan Petaling Perdana. Saya amat berharap supaya perkara-perkara yang saya bangkitkan dalam pengurusan hal ehwal tanah ini diberi perhatian serius oleh kerajaan, kerana masalah beban kerja yang terlalu tinggi di Pejabat Tanah dan Daerah Petaling ini akan terus berlaku jika ianya tidak diselesaikan bermula dari sekarang. Tuan Speaker, saya juga menyeru kerajaan untuk segera membentangkan enactment Perkhidmatan Dewan Undangan Negeri Selangor ataupun nama singkatannya selesa secepat mungkin. Mengikut doktrin pengasingan kuasa kerajaan perlu diasingkan antara eksekutif, kehakiman dan perundangan. Sebagai salah satu cabang kuasa, perundangan harus mempunyai sistem pentadbirannya yang berasingan daripada cabang eksekutif dan kehakiman. Ianya bertujuan untuk mewujudkan satu mekanisme semakan dan imbangan atau dalam bahasa Inggeris checks and balance terhadap kuasa eksekutif. Baru-baru ini, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Yang Berhormat Datuk Wan Junaidi juga menyokong usaha untuk memulihkan Akta Perkhidmatan Parlimen yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan dan kebebasan Dewan Rakyat. Akta Perkhidmatan Parlimen yang telah dimansuhkan sekian nama ini sebenarnya juga memperuntukkan satu sistem perkhidmatan awam yang bebas daripada pengaruh eksekutif, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam.
jikalau timbalan Speaker Dewan Rakyat juga menyokong usaha untuk membawa balik Akta Perkhidmatan Parlimen, maka saya tidak nampak sebarang sebab untuk enactment selesa ini dilengah-lengahkan atas kepimbangan-kepimbangan yang tidak munasabah. Tuan Speaker, saya juga ingin menarik perhatian Kerajaan Selangor terhadap masalah pencanggahan kegunaan tanah antara rancangan tempatan dan hak milik tanah ataupun keran tanah. Ini telah berlaku di kawasan saya, di mana terdapat sekeping tanah di hadapan Sekolah Kebangsaan Kampung Tungku yang diwatakan sebagai kawasan lapang di rancangan tempatan Petaling Jaya 1 atau RTPJ 1. Yang sebenarnya tanah ini merupakan tanah yang mempunyai hak milik dan didaftarkan sebagai tanah komersial dalam hak miliknya untuk membina klinik. Isu ini lebih kurang sama dengan isu Taman Rekreasi Subang Ria. Dan saya meminta perhatian khusus daripada Menteri Besar untuk melihat masalah ini. Kerana saya percaya perjangkaan seperti ini memang dan sedang berlaku di tempat-tempat yang lain. Tanah ini dahulunya diberi oleh kerajaan kepada Koperasi Pegawai-Pegawai Kerajaan Malaysia Berhad dan kemudiannya koperasi menjual tanah ini kepada syarikat swasta untuk dibangunkan. Tanah ini dijual dengan harga yang lumayan kerana tanah ini merupakan tanah komersial. Tapi tanah ini kecil saja, di tengah-tengah kawasan perumahan Kampung Tungku. Bagi PBT yang masih belum menyediakan draft rancangan tempatannya, maka saya mengambil peluang ini untuk meminta PBT dan juga kerajaan-kerajaan negeri untuk mengambil tahu kes ini supaya tidak akan melakukan kesilapan yang sama pada masa yang akan datang. Tuan Speaker, saya juga menarik perhatian kerajaan terhadap masalah kebajikan yang sedang dihadapi oleh penduduk di ladang-ladang di Dun KKB, yang mana saya juga merupakan adun angkat. Walaupun ianya berlaku di Dun Kuala Kubu Baru, tapi saya percaya masalah ini juga akan dan sedang berlaku di ladang-ladang yang lain di Selangor. Saya telah membuat lawatan demi lawatan ke dua-dua ladang di kawasan Dun Kuala Kubu Baru ini, iaitu ladang Liga Gardner dan ladang Keling. Dan saya mendapati majoriti rakyat di sini masih hidup di bawah paras kemiskinan. Dengan gaji yang kurang daripada RM500, pekerja-pekerja ladang terpaksa hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Terdapat ibu bapa yang tidak mampu membiayai kos pelajaran anak-anak ke IPT. Ramai lagi yang kehilangan keupayaan untuk bekerja kerana dijangkiti berbagai penyakit. Kebanyakan daripada mereka terpaksa bergantung kepada bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada juga yang memerlukan bantuan daripada hospital kerajaan di Kuala Kubu Baru, Salayang dan Sungai Buloh. Apabila kerajaan persekutuan melalui Menteri Tenaga Manusia mengatakan bahawa pekerja-pekerja ladang akan menikmati gaji minimum RM850 sebulan pada tahun ini, tetapi di ladang Keling dan ladang Liga Gardner masih terdapat ramai daripada mereka gaji bulanan mereka hanya RM500, kadang-kadang kurang daripada RM500 sebulan. Saya ingin bertanya, di manakah wakil rakyat Barisan Nasional di sana? Adakah mereka tahu juga kesusahan rakyat yang hidup di kedua-dua ladang ini? Pengangkutan merupakan masalah yang paling besar untuk mereka kerana tiada perkhidmatan PAS di tempat mereka. Setiap kali mereka perlu membayar lebih daripada RM100 hanya untuk membiayai sewa kereta untuk ulang-alik daripada ladang ke hospital. Dewasa ini, mungkin ramai daripada kita yang menganggap bahawa telefon bimbit merupakan sesuatu yang tidak boleh diasingkan daripada kehidupan kita. Walaupun begitu, bagi mereka yang menduduk di ladang Liga Gardner dan ladang Keling, telefon bimbit merupakan sesuatu yang di luar jangkauan mereka, beyond their reach. Kerana di tempat ini tidak ada isyarat lampu telefon. Jangan kata nak buat wifi ataupun 3G di kawasan luar bandar, sampai isyarat telefon bimbit pun tak ada. Di ladang Liga Gardner tidak ada syarat untuk DG. Celcom dan Maxis kadang-kala ada, kadang-kala tak ada. Kalau di ladang Keling, semua tak ada. Elek punci, semua tak ada. Sekali lagi saya bertanya, masalah ini telah berlaku bertahun-tahun. Sejak dahulu lagi, di manakah wakil rakyat Barisan Nasional di sana? Adakah mereka masih bermimpi? Mungkin mereka masih bermimpi, tetapi kami di Pakatan Rakyat tidak. Justru itu, saya meminta perhatian khas daripada Kerajaan Selangor untuk memberi peruntukan khas kepada pekerja-pekerja ladang di bawah program jangkaan kehidupan bandar dan program penggerak pembangunan luar bandar. Kita telah memperuntukkan 32 juta ringgit kepada kedua-dua program ini
Tanyanya adalah amat berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat di kedua-dua ladang ini. Itulah ucapan saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih.